Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan. Pada hari ini saya Amirah akan membentangkan mengenai tamadun-tamadun yang mampu wujud daripada berabad lama sehinggalah sekarang. Antara tamadun yang mampu wujud sehingga sekarang ialah tamadun Asia yang terbagi pada dua, iaitu tamadun Cina dan tamadun India. Dan yang ketiga ialah tamadun Barat. Saya akan menerangkan mengenai tamadun Cina. Apa yang menariknya tentang tamadun-tamadun ni? Tamadun ni, dia mengajar nilai-nilai kepada masyarakat dia. Sehingga mampu melahirkan masyarakat yang mampu maju ke hadapan, sofistikate, unggul dan juga mampu bertahan lama. Maksud mampu bertahan lama, dia mampu mengekalkan tradisi sehinggalah sekarang. Jadi, apa yang dalam masyarakat Cina ni, apa yang kita dapat lihat ialah masyarakat Cina dia sangat mengambil berat tentang sejarah dan kebudayaannya. So asal-usul Cina ni dia berasal daripada Huanghe, Sungai Huanghe ataupun Sungai Kuning. Sungai ni dia terletak dekat Cina dan yang menariknya sungai ni ialah antara sungai kedua yang terpanjang di Cina. Kenapa dia start daripada Sungai Huanghe atau Sungai Kuning? Sebab tanah dekat sungai tu subur untuk tanaman. Nanti saya akan ceritakan lebih lanjut. So, bagaimana Cina ni berjaya untuk mengekalkan tradisi dia? Macam mana dia mampu wujud? Kan? Sebab dia ada sikap berdikari, prihatin, semangat kekitaan antara satu sama lain. Dan juga bebas daripada pengaruh-pengaruh budaya luar. So, bila dia bebas and dia ada sikap-sikap ni, dia mampu untuk membina dan mempertahankan keaslian diri dan budaya mereka. Jadi, mari kita kenal dulu ajaran yang diajar dalam tamadun Cina. Kita fokus terhadap dinasti Zhou, time tu yang terkenal ialah Confucius. Confucius ni ialah penulis, dia terkenal dengan penulisan falsafah, kesusasteraan, moral dan juga sejarah. So, ada 4 ajaran yang terkenal time tu. Yang pertama ialah Confucius. Yang kedua ialah Taoism. Yang ketiga ialah Mozu. Dan yang keempat ialah Buddhism. Jadi, mari kita telusuri apakah faktor yang menyebabkan tamadun Cina ini dapat menghadapi ancaman budaya luar dalam tempoh yang sangat lama. Antara faktornya ialah kehidupan bertradisikan kampung dengan sistem ekonomi tani. Seperti yang saya kata tadi, Sungai Huanghe atau Sungai Kuning terkenal dengan kesuburan tanahnya. Jadi, masyarakat Cina telah menggunakan kelebihan yang ada untuk melaksanakan kegiatan bercucuk tanam dan peternakan di kawasan tersebut. Jadi bermulalah dari sebuah unit kecil kampung yang kecil, berkembang menjadi negeri dan seterusnya negara yang mementingkan sistem ekonomi tani. Apa yang lebih menarik, apabila mereka ini ingin meneroka kawasan baru, mereka akan bergerak secara beramai-ramai dan meneroka kawasan tersebut untuk memajukan tanah yang baru tersebut. Secara tidak langsung, kerajaan akan dapat membantu membina sistem tali air dan saliran di kawasan tersebut dan seterusnya mengembangkan ideologi pemerintahan yang baru di tanah tersebut. Faktor yang kedua ialah sistem kekeluargaan yang berasaskan kepada extended family atau lebih dikenali sebagai keluarga kembangan yang melahirkan clan family. Clan family ialah ahli keluarga atau kaum kerabat. Dalam masyarakat Cina ni, mereka ada tanggungjawab dalam setiap diri mereka. Antara tanggungjawab yang perlu mereka laksanakan ialah yang pertama, mereka perlu menyediakan khidmat kebajikan kepada ahli keluarga. Yang kedua ialah memastikan peraturan-peraturan kampung diikuti. Yang ketiga ialah menggalakkan kerjasama ekonomi. Dan yang terakhir, yang keempat, menyediakan peluang pendidikan kepada ahli keluarga dan kaum kerabat. Hal ini bukan sahaja dapat memajukan diri mereka sendiri, malah namun dapat membangunkan masyarakat, bangsa dan negara mereka. Faktor ketiga pula ialah masyarakat dikawal oleh
peraturan-peraturan kemasyarakatan yang dibuat secara konsensus. Konsensus tu secara sebulat suara. Maksudnya peraturan yang dibuat dalam masyarakat ni, mereka telah mencapai sebulat suara untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Seterusnya, faktor yang keempat ialah pelaksanaan peraturan-peraturan dalam masyarakat dikawal oleh lembaga amalan dan kepimpinan yang kukuh berdasarkan juga kepada adat istiadat tamadun Cina. Apa yang beza dengan faktor yang ketiga tadi? Faktor yang ketiga tadi, peraturan tu dibuat secara konsensus, mendapat kesepakatan bersama. Yang faktor nombor 4 ni, peraturan yang ditulis itu mestilah berdasarkan kepada adat istiadat dan dikawal oleh lembaga amalan dan kepimpinan yang kukuh. Seterusnya, faktor yang kelima, faktor yang terakhir, iaitu penghormatan kepada tradisi dan budaya asal mereka. Hal ini apabila berlaku pertembungan dengan tamadun luar, masyarakat dalam tamadun Cina akan mengingat semula kepada zaman silam mereka dan secara tidak langsung dapat mengekalkan tradisi keaslian budaya yang ada. Seterusnya, kita akan belajar mengenai etika yang ada di dalam citra semesta masyarakat Cina. Masyarakat Cina percaya ada konsep dualism atau kewujudan dua alam, iaitu Tian dan Ti. Tian merujuk kepada langit atau syurga, Ti pula merujuk kepada bumi. So, bila ada dewa Tian, dewa itu merujuk kepada dewa yang menentukan nasib seseorang manusia di bumi. Okey, apa yang menariknya lagi, Tian ni secara tidak langsung dia mempengaruhi pemikiran masyarakat Cina tentang adanya asas atau penggerak utama kepada perubahan sesuatu alam semesta. So, mereka percaya kepada Wu Xing. Wu ialah 5, Xing ialah elemen atau unsur. Ada 5 elemen atau unsur yang menjadi faktor pergerakan alam semesta. 5 pergerak utama ni ialah terdiri daripada kayu, api, logam, tanah dan air. Okey, apa kaitan dia dengan pemerintah Cina? Kaitan dia, contoh bila seseorang pemerintah itu sifat peribadinya more kepada api, sekiranya berakhir pemerintah tersebut, maka akan wujud sebuah unsur yang baru dengan pemerintahan yang baru. Itu yang mereka percaya. Sekiranya 5 unsur ini berakhir, akan ada satu pusingan besar mengelilingi kesemua 5 unsur yang dinamakan sebagai pusingan Wangsa. Okey. Dan seterusnya, sekiranya ada mana-mana pemerintah yang berjaya menguasai sesuatu pemerintahan, seseorang itu akan digelar sebagai Chunzu, iaitu gentleman atau manusia yang sempurna. Itu sahaja dalam Tian. Kalau dalam Ti pula, Ti ialah tanggungjawab seseorang tu dalam memelihara sekian makhluk di bumi. Itu sahaja. Baiklah, seterusnya kita akan mempelajari konsep yang ketiga, iaitu konsep Yin and Yang yang membawa maksud kuasa positif dan kuasa negatif yang perlu disatukan bagi mewujudkan keharmonian. Confucius ni, dia telah menggunakan konsep Yin and Yang untuk mengkaji segala perkara yang ada di dunia. Apa yang dia kata ialah, the back of a human body is yin and the front is yang. The darkness is yin and the brightness is yang. There is no single thing in this world that lacks the yin and yang. Contoh dia ialah apabila seseorang tu berada dalam cuaca yang panas, dia memerlukan air yang sejuk untuk melegakan badan. Itulah contohnya. So, apa yang kita boleh lihat dalam konsep yin and yang ni, yin and yang adalah suatu perkara yang tidak sama, tapi saling memerlu antara satu sama lain. And yin and yang ni bukanlah sifat kebendaan, tetapi bagaimana perkara yang ada dalam alam ini dapat disusun dalam kategori hubungan tertentu.
Konsep Zongyong juga merupakan salah satu konsep yang diamalkan oleh tamadun Cina. Konsep Zongyong ni dia menggariskan kesederhanaan dan keseimbangan sesuatu tamadun. Konsep Zongyong ni juga mendidik manusia agar sentiasa berinteraksi dengan masyarakat lainnya untuk menghasilkan keharmonian sesuatu tamadun. Seterusnya, konsep Datung juga merupakan salah satu konsep yang diamalkan oleh tamadun Cina. Konsep Datung ni dia lebih kurang sama dengan konsep Zoyang yang sebentar tadi. Kenapa? Sebab konsep Datung ni dia merupakan adil dan saksama untuk mengecapi kebahagiaan dan keharmonian. Adil dan saksama tu apa? Adil dan saksama tu dia diikuti, dia seiring. Kalau kita adil, kita dapat saksama. Kalau kita saksama, kita dapat adil. Okey, contohlah kita duduk dekat dalam Dewan Sri Iskandar DSI kat UTM. Okey, dia punya kedudukan kan macam ni. Dia menaik ke atas. So untuk nampakkan pentas di hadapan, yang lebih pendek mestilah kena duduk di atas, yang lebih tinggi mesti kena duduk di bawah. Kalau yang lebih tinggi duduk di atas dan lebih pendek duduk di bawah, yang bawah tu takkan nampak pentas kat depan. So seorang tak nampak, seorang lagi nampak. So itu merupakan tak adil dan tak saksama. So kalau kita nak jadikan dia adil dan saksama, kita kena bagi semua sama rata dapat tengok pentas tersebut. Selain itu, tamadun Cina juga memperkenalkan sistem kemasyarakatan yang berkonsepkan wulan, yang bermaksud 5 hubungan. Antara 5 hubungan tersebut ialah hubungan antara pemerintah dengan rakyat, hubungan antara ibu bapa dan anak, hubungan antara suami dan isteri, hubungan antara adik-beradik dan akhir sekali hubungan antara kawan-kawan. Antara hubungannya ialah yang pertama, hubungan antara pemimpin dengan rakyat. Pemimpin haruslah menunjukkan contoh yang baik dan teladan yang baik terhadap rakyatnya, dan rakyat haruslah menunjuk taat setia kepada rajanya, pemimpinnya. Yang kedua, hubungan antara ibu bapa dengan anak. Hubungan ini sangat ditekankan dan sangat dititik beratkan dalam tamadun Cina. Hubungan ini juga berprinsipkan filial piety, ketaatan dan bakti kepada ibu bapa. Okay, sejak kecil lagi, anak-anak kecil mereka diasuh untuk hormat, berbakti dan menggembirakan hati ibu bapa. Jika mereka menderhaka terhadap ibu bapa mereka, mereka digelar sebagai anak derhaka. Dan perbuatan derhaka serta kebiadaban terhadap ibu bapa kadang-kala akan dihukum dengan kematian. Dan yang ketiga, hubungan antara suami dengan isteri. Seperti mana yang kita tahu, suami mestilah menjadi ketua keluarga dan memikul tanggungjawab yang paling besar dalam setiap keluarga. Yang bagi isteri pula, kalau dalam tamadun Cina, dia lebih kepada bersifat pasif, iaitu yin, dan akan menuruti sahaja kata suami. Tapi namun sedemikian, mereka haruslah saling menyayangi, hormat menghormati dan saling melengkapi agar keharmonian rumah tangga dapat diwujudkan. Yang keempat, hubungan antara adik-beradik, dan yang terakhir sekali, hubungan antara kawan. So, kelima-lima hubungan ini ingin mengecapi keharmonian dalam setiap perhubungan. Akhir sekali, dalam tamadun Cina ini juga kita mempelajari konsep Wu Chang, iaitu konsep 5 sifat mulia. Okay, antara sifat mulia yang ada dalam konsep Wu Chang ni, yang pertama, Ran, peri kemanusiaan. Okay, contohlah, kita ni, seseorang itu sedang meminta bantuan kepada kita. Kita mempunyai peri kemanusiaan untuk memberi pertolongan kepada seseorang itu. Okay, yang kedua, Yi, kebenaran atau keadilan. Seseorang itu dapat mengenal pasti sama ada yang baik ataupun yang buruk. Okey, sifat mulia yang ketiga, Li, atau dikenali sebagai kesopanan dan kesusilaan. Yang keempat, Qi ataupun Zi, yang bermaksud kebijaksanaan. Seseorang itu membuat keputusan untuk bertindak. Yang terakhir sekali, Zin, layak dipercayai. Etika dan peradaban tamadun India. Tamadun India merupakan antara tamadun tertua dan unik di dunia, terutamanya dari segi keagamaan. Para sejarawan mendakwa bahawa tamadun India ini berpusat di lembah Mohenjo-daro dan Harappa. Masyarakat dalam tamadun India ini mempunyai beberapa agama utama yang dianuti oleh mereka.
Antara agama utama yang dianuti oleh masyarakat India ini ialah Jain, Buddha, Hindu dan Sikh. Agama yang dianuti oleh masyarakat India ini mempunyai pengaruh di dalam kehidupan seharian masyarakat India. Hal ini demikian kerana setiap agama yang dianuti oleh mereka mempunyai nilai-nilai etika yang diamalkan oleh masyarakat India. Namun begitu, kebanyakan prinsip dan etika dalam masyarakat India ini, setiap agama yang dianuti mempunyai nilai-nilai etika yang diamalkan oleh masyarakat India. Namun begitu, kebanyakan prinsip dan etika dalam masyarakat tamadun India ini diambil dari konsep yang sama, iaitu Dharma atau hukum alam semesta. Etika di dalam citra semesta masyarakat India. Tamadun India boleh dikategorikan sebagai kompleks dengan kepelbagaian dalam agama dan adat mereka. Terdapat dua elemen penting dalam ajaran tamadun India, iaitu nilai-nilai manusia dan holism. Nilai-nilai manusia merujuk kepada nilai moral, rohani dan etika, manakala holism pula lebih kepada kesatuan dan perpaduan sesuatu masyarakat. Budaya dalam tamadun India banyak mengajar nilai-nilai dalam kehidupan melalui latihan dan pengalaman serta bertoleransi dengan orang lain. Terdapat beberapa kitab yang menjadi sumber rujukan utama dalam tamadun India. Yang pertama ialah Kitab Veda. Kitab Veda merupakan kitab suci yang utama dan tertua dalam agama Hindu. Kitab ini juga merupakan sumber utama kepada konsep Dharma yang merupakan tunjang utama dalam tamadun India. Oleh sebab itu, Kitab Veda diangkat sebagai kitab yang mempunyai kuasa tertinggi jika dibandingkan dengan kitab atau bahan rujukan yang lain. Kitab Veda merupakan satu siri teks suci dalam bahasa Sanskrit yang banyak digunakan dalam aktiviti keagamaan. Perkataan Veda berasal dari perkataan Ved atau membawa maksud pengetahuan. Kitab Veda terdiri daripada beberapa jenis, iaitu Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda dan Atharva Veda. Yang kedua ialah Bhagavad Gita. Bhagavad Gita merupakan bahan rujukan masyarakat India dalam bahasa Sanskrit yang menceritakan dialog antara Krishna dan anak muridnya Arjuna. Kitab ini mengandungi 700 ayat-ayat suci yang merupakan sebahagian dari kisah epik Mahabharata dalam agama Hindu yang memberikan panduan terhadap keinsafan diri. Bhagavad Gita juga terkenal sebagai permata kebijaksanaan rohani masyarakat tamadun India. Ayat-ayat dalam kitab ini menyumbang kepada peningkatan refleksi diri, mempunyai intuitif yang lebih baik dan memperluas perkembangan dalaman diri. Kitab yang seterusnya ialah Kitab Manusmriti. Kitab Manusmriti adalah satu teks undang-undang yang paling awal dirujuk oleh orang Hindu. Kitab Manusmriti atau Undang-Undang Manu menyentuh pelbagai aspek kehidupan seperti perkahwinan, kewajipan lelaki dan wanita dalam serata masyarakat dan juga upacara penebusan dosa kerana melanggar kod tata laku. Undang-Undang Manu ini menjadi rujukan piawai bagi orang Hindu sehingga kedatangan zaman moden. Kitab yang keempat ialah Kitab Ramayana. Kitab Ramayana berasal dari bahasa Sanskrit iaitu Rama dan Ayana yang membawa maksud perjalanan Rama. Kitab ini menceritakan bagaimana Rama mengorbankan semua kesenangannya demi kesejahteraan kerajaannya. Berdasarkan penceritaan ini, ia dapat mendatangkan beberapa nilai seperti nilai kemasyarakatan, nilai kemanusiaan dan nilai sosial dan moral. Kitab yang kelima ialah Kitab Kama Sutra. Kitab Kama Sutra merupakan teks yang menceritakan bagaimana untuk menjaga nafsu, membuang ego, menahan diri, membincangkan sifat cinta, kehidupan keluarga dan beberapa aspek kehidupan dan fitrah manusia yang lain. Yang keenam ialah Kitab Jataka. Jataka merupakan kumpulan kisah dongeng
yang mempunyai tidak kurang daripada 547 buah puisi dan cerita yang mewakili penjelmaan Siddhartha Gautama dalam bentuk haiwan dan manusia. Kitab ini menyampaikan nilai-nilai seperti pengorbanan diri, moral dan kejujuran. Kitab yang terakhir ialah kitab Dhammapada. Dhammapada adalah koleksi-koleksi ayat-ayat ajaran agama Buddha. Ayat-ayat ini dianjurkan kepada seseorang individu untuk memiliki kekuatan dalaman untuk melawan kejahatan nafsu, kebencian dan kejahilan. Ajaran daripada kitab ini mengandungi kebenaran Dhamma yang merupakan satu nasihat. Dhammapada juga menekankan kepada kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hubungan manusia dan juga mengajar manusia untuk menguatkan diri bagi melawan godaan kesenangan duniawi. Prinsip utama etika India yang pertama adalah Dharma, iaitu hukum alam semesta. Konsep ini menceritakan betapa pentingnya menjaga setiap makhluk yang hidup dan tidak melakukan kerosakan kepada mereka sebab ia akan mempengaruhi kehidupan di masa hadapan. Contoh yang boleh kita lihat sekarang adalah projek pembalakan yang tidak terkawal telah menyebabkan bencana seperti tanah runtuh berlaku. Prinsip kedua adalah Satya, iaitu konsep amanah dan kebenaran. Mereka percaya siapa yang berpegang pada konsep ini akan mendapat kebijaksanaan dan kemuliaan serta akan selamat dan terhindar dari sebarang masalah. Prinsip ketiga adalah ahimsa, iaitu konsep belas kasihan dan tidak melakukan keganasan. Konsep ini diguna pakai pada setiap kehidupan di bumi, termasuklah haiwan dan tumbuhan. Konsep ini biasanya diamalkan oleh mereka yang beragama Hindu dan Jain. Selain daripada tiga prinsip utama tadi, masyarakat India juga berpegang kepada prinsip Artha, iaitu berusaha mencapai kesenangan dengan ikuti asas-asas Dharma. Contohnya dengan membantu golongan yang memerlukan seperti orang miskin. Yang kedua adalah Kama, iaitu menikmati dan menggunakan harta ke arah kebaikan. Yang ketiga adalah Vidu, iaitu bebaskan diri dari perkara duniawi seperti parti hiburan. Antara 5 nilai etika dari tamadun India yang relevan dalam masyarakat India pada masa ini ialah yang pertama, mengangkat darjat wanita. Okey, harga diri dan maruah seorang wanita boleh dicapai dengan dua konsep, iaitu konsep Kanitamai, iaitu menjaga kedaraan seorang gadis. Konsep kedua ialah konsep Karpu, iaitu kesetiaan seorang isteri kepada seorang suami. Okey, dua konsep ini bukanlah ingin menyatakan bahawa kaum wanita itu lemah, tetapi ingin kaum lelaki menghargai kaum wanita. Nilai etika yang kedua ialah menghormati orang tua. Ada dua konsep yang berkaitan dengan menghormati orang tua, iaitu yang pertama adalah konsep Dewa Ibu, iaitu Tuhan dikatakan bersifat keibuan untuk menekankan betapa pentingnya konsep menghormati ibu bapa. Konsep kedua ialah konsep Annayum Tantayum Munari Taivam, iaitu tidaklah membawa sebarang makna betapa kerapnya seseorang itu bersembahyang sekiranya ia tidak menghormati ibu bapa. Nilai etika yang ketiga ialah meraihkan tetamu. Konsep Atiti Devo Bhava bermaksud tetamu itu bersamaan dengan Tuhan. Okey, konsep ini diambil dari kitab Hindu dan dijadikan panduan dalam tala laku masyarakat Hindu. Nak tahu tak apa yang menarik dalam konsep ini adalah tuan rumah harus menyambut baik tetamu meskipun yang datang itu adalah musuh dia. Dan jika musuh tersebut makan di rumah tuan rumah, maka dianggap permusuhan tersebut telah pun selesai. Nilai etika yang keempat adalah hidup bermaruah dan kenal malu. Tirukkural adalah sebuah karya agung yang menyatakan hidup bermaruah dan menjaga harga diri adalah asas dalam kehidupan masyarakat India. Antara perkara yang hina di mata masyarakat India adalah mereka yang mendapatkan hasil dari pendapatan yang hina. Contohnya menjual dadah, berjudi dan menyalahguna harta kuil. Konsep kedua ialah konsep Vrasa ataupun Avas, merupakan amalan berpuasa untuk mengawal diri mereka dari godaan dunia serta menunjukkan terima kasih mereka kepada Tuhan. Konsep Namaste merupakan konsep yang ketiga yang selari dengan ucapan hello,
merupakan konsep merendahkan diri dan mengenal malu. Nilai etika yang kelima adalah menjaga kebersihan. Masyarakat India percaya bahawa bila seseorang itu membersihkan diri mereka, maka jiwa mereka turut dibersihkan. Konsep vegetarian berkait dengan konsep kebersihan dan mengelak penyiksaan terhadap kehidupan kerana mereka menganggap makanan daging dan kehidupan laut adalah tidak bersih. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan kepada etika dan peradaban dalam tamadun barat. Dari segi etimologi, perkataan falsafah mula digunakan oleh Pythagoras. Pythagoras merupakan seorang ahli matematik yang terkenal sekitar 500 tahun sebelum Masihi. Perkataan falsafah terbagi kepada dua, iaitu dari segi kata akar dan kata nama. Dari segi kata akar, perkataan falsafah yang dikenali sebagai filosofi yang bermaksud mencintai kebijaksanaan. Manakala dari segi kata nama, ia dikenali sebagai filosofia, iaitu cintakan kebijaksanaan. Secara umumnya, Yunani kuno atau klasik merupakan tempat lahirnya sistem nilai dan etika barat. Ini termasuk juga dengan idea-idea yang telah diperkenalkan oleh falsafah seperti Socrates, Plato dan Aristotle. Di dunia barat, falsafah etika telah wujud dan berkembang dalam kalangan masyarakat bangsa Greek beratus-ratus abad sebelum kelahiran agama Kristian. Ianya dikenali sebagai falsafah klasik ataupun antiquity. Antara tokoh-tokoh yang terkenal pada era antiquity ialah Socrates, Plato dan Aristotle. Selepas kelahiran agama Kristian, falsafah antiquity terus berkembang ke Rom, Syria dan Alexandria. Terdapat 3 pemikiran selepas era antiquity ataupun yang dikenali sebagai era Hellenistik ataupun Roman. Yang pertama ialah Stoicism, Epicureanism dan Neoplatonism. Pada abad ke-7 sebelum Masihi, nilai etika diterapkan dalam nasihat-nasihat Plato, Aristotle, Pythagoras dan juga dalam kisah-kisah rakyat. Sekitar tahun 580 sehingga 500 sebelum Masihi, Pythagoras banyak berfalsafah mengenai menghargai nyawa sama ada nyawa haiwan ataupun manusia. Ramai sarjana yang mengaitkan beliau dengan amalan vegetarian dan larangan menumpahkan darah manusia dan haiwan yang akan mengakibatkan kedamaian dan keharmonian. Manakala bagi Plato dan Aristotle pula telah bersetuju dengan takrif falsafah yang telah diteorikan oleh Pythagoras. Plato menerima falsafah sebagai tidak lain daripada pengetahuan dan kajian yang mendalam tentang segala benda yang ada. Ahli falsafah juga dikenali sebagai manusia yang cintakan kebenaran. Manakala Aristotle telah mentakrifkan falsafah sebagai disiplin ilmu yang menyelidik asas dan sebab kepada semua perkara yang wujud di alam fana. Aristotle juga mendakwa bahawa matlamat ilmu akhlak bukan setakat untuk mengetahui apakah itu kebaikan dan keburukan saja, tetapi apa yang lebih utama adalah untuk seseorang menjadi lebih baik. Kerana tanpa teori dan ilmu praktikal, ianya dianggap sebagai satu perkara yang sia-sia sahaja sekiranya amalan kebaikan tidak diterapkan dalam seseorang. Selepas itu, falsafah Greek klasik ini kemudiannya mempengaruhi pemikiran filosof Islam seperti Ibn Rashid, Al-Khawarizmi dan Ibn Sina. Antara nilai utama yang terdapat dalam masyarakat Greek yang mereka utamakan ialah kebaikan atau virtu. Individu dianggap baik dan terhormat oleh masyarakat Greek ialah terdiri daripada individu yang mempunyai kemampuan tinggi dalam bidang politik dan sosial. Manakala individu yang mempunyai kepribadian yang baik dianggap terhormat dalam masyarakat. Seperti yang diketahui ramai, masyarakat Greek menganut berbagai-bagai agama dan menyembah banyak Tuhan. Antara Tuhan yang mereka sembah adalah Zeus, Dionysus dan lain-lain. Mereka yakin bahawa Tuhan tersebut menjadi pengawal kepada akhlak dan tindak tanduk manusia. Mereka percaya bahawa Tuhan-Tuhan mereka berhak untuk menghukum ataupun memberi ganjaran kepada mereka yang membuat baik dan kepada mereka yang membuat jahat. Seterusnya kita akan teruskan kepada aliran etika Greek. Aliran etika Greek terbagi kepada 3, iaitu
tahap, iaitu tahap aliran pemikiran Pythagoras, tahap aliran pemikiran Socrates dan Plato, dan tahap pemikiran Aristotle. Bagi tahap yang pertama, iaitu tahap aliran pemikiran Pythagoras, Pythagoras telah menekankan konsep keabadian roh. Konsep keabadian roh menceritakan roh akan terus hidup dan tidak akan mati setelah berpisah dengan jasad, tetapi kembali semula ke dalam jasad yang lain, sama ada dalam bentuk haiwan ataupun manusia. Roh yang baik akan dihidupkan semula pada jasad yang baik, manakala roh yang jahat akan dihidupkan semula pada jasad yang jahat. Manakala aliran yang kedua ialah tahap pemikiran Socrates dan Plato. Menurut Socrates, kebaikan adalah ilmu. Apakah yang dimaksudkan dengan ilmu? Ilmu ialah pengetahuan tentang konsep sesuatu dalam bentuk ataupun objektif dan juga bebas daripada penilaian seseorang individu. Socrates juga mendakwa bahawa banyak orang tahu mengenai konsep kebaikan, keburukan, keadilan, kebahagiaan dan kesederhanaan, tetapi tidak arif tentang maksud ataupun perkara sebenar yang diuraikan ataupun yang diceritakan. Socrates juga berpendapat bahawa orang berilmu tidak akan melakukan kesalahan, tetapi semua kesalahan yang dilakukan oleh setiap manusia itu adalah punca daripada kejahilan ataupun kecenderungan intelek yang lemah. Selain itu, antara faktor lain yang berperanan dalam mempengaruhi akhlak manusia juga adalah tanggungjawab, emosi, nafsu, niat, undang-undang, adat dan agama. Manakala bagi tahap pemikiran ketiga, iaitu tahap pemikiran etika Aristotle, berpendapat bahawa etika berasal daripada perkataan custom, iaitu adat ataupun kebiasaan, kerana ia adalah hasil daripada proses membiasakan diri dalam melakukan sesuatu kebaikan dan seperti adil, berani dan dermawan. Etika wujud dan terjana dalam jiwa setiap manusia. Jiwa setiap manusia terbagi kepada dua, iaitu jiwa rasional dan jiwa tidak rasional. Bagi jiwa rasional ialah seperti kebijaksanaan, falsafah, kemahuan untuk belajar, ingatan, manakala bagi jiwa yang tidak rasional adalah seperti pelbagai kebaikan moral seperti kesederhanaan, keadilan, keberanian dan akhlak yang mulia. Menurut Aristotle, 3 unsur penting dalam jiwa manusia iaitu perasaan, kudrat dan keadaan jiwa. Inilah yang akan mempengaruhi tindak tanduk etika seseorang individu dalam masyarakat. Setelah kepemergian Aristotle pada tahun 322 sebelum Masihi menandakan tamatnya zaman Greek Klasikal, kegiatan falsafah tetap bergerak aktif di Athens, tetapi dikenali sebagai falsafah Helenistik dan falsafah Roman. Bagaimanapun, dengan adanya tokoh-tokoh moralis yang baru, tiada sumbangan, tiada teori dan etika baru yang dapat disumbangkan jika ingin dibandingkan dengan tokoh-tokoh moralis pada zaman Greek Klasikal seperti Socrates, Plato dan Aristotle. Terdapat 3 aliran yang baru yang terkenal pada era Helenistik, iaitu aliran Stoicism, aliran Epicureanism dan aliran Neoplatonism. Aliran ini diasaskan oleh Epicurus di Athens sekitar 306 sebelum Masihi. Pada waktu ini, masyarakat di Athens merupakan golongan yang tradisional dan miskin. Dengan itu, makanan dan minuman harian mereka adalah roti dan air. Epicurus juga merupakan orang yang hidupnya tidak mewah. Dengan itu, Epicurus mendakwa kelazatan adalah kebaikan. Aliran Epicurus ini menekankan 2 perkara, iaitu membenarkan seorang menikmati kelazatan dan membenarkan seorang itu untuk menolak penderitaan. Bagi aliran Stoicism, aliran ini diasaskan oleh Zeno pada tahun 300 sebelum Masihi. Aliran ini menekankan bahawa kebaikan dan keburukan terletaknya kepada penilaian seseorang individu. Contohnya, macam mana buruk pelayanan orang lain kepada kita, kesan daripada layanan itu tidak akan memberi impak kepada kita jika seseorang itu bersikap tidak peduli. Selain itu, aliran ini juga menekankan bahawa kebaikan sebenarnya berada di dalam kehendak seseorang. Contohnya, sesiapa sahaja boleh melakukan kebaikan jika mereka ingin melakukannya.
Bagi sistem etika Kristian boleh disimpulkan sebagai satu kepercayaan bahawa Tuhan telah meletakkan satu garis panduan kepada manusia dalam bertingkah laku. Antara aspek Kristian yang perlu diberi perhatian adalah ritual baptism adalah upacara membasahkan badan sebagai tanda menjadi ahli gereja Kristian. Selain itu, pedoman-pedoman moral oleh Jesus Christ sebagai Nabi yang menyampaikan petunjuk dari Tuhan. Ajaran The Decalogue seperti Ten Commandments yang menerangkan 10 dasar etika. Bagi nilai etika Tamadun Greek, konsep arete yang bermaksud kebaikan atau budiman merupakan perkara asas dalam kehidupan masyarakat Greek. Hasil perbincangan daripada Plato dan Aristotle menyatakan tentang interaksi antara manusia dan alam secara tidak langsung menyentuh sifat budiman terhadap seseorang insan. Selain itu, hasil perbincangan dari Pythagoras dan Democritus menyatakan tentang kepentingan nilai-nilai murni dapat membentuk sifat kepribadian seseorang. Sifat budiman dan integriti merupakan perkara yang penting dalam membentuk masyarakat yang bahagia. Bagi nilai etika tamadun Rom, kefahaman tentang etika di Rom terbagi pada dua perspektif, iaitu etika pribadi dan etika awam. Seorang itu haruslah mempunyai sifat integriti jika ingin diterima oleh masyarakat. Antara sifat kepribadian mulia ialah kejujuran, kehormatan diri dan mengasihani. Selain itu, pemimpin masyarakat haruslah mempunyai nilai-nilai seperti kesaksamaan, kebebasan, keadilan dan budiman.